murid-murid, saya harap anda semua dalam keadaan yang ceria dan sihat selalu. Sebelum saya bermula, pastikan anda bersedia untuk menerima maklumat yang saya hendak sampaikan. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mr. Q daripada SK Kampung Lindungan, dan hari ini saya akan memperkenalkan topik yang sangat menarik, iaitu mesin. Adakah kamu telah sediakan buku teks sains dan juga alat tulis? Terbaik. Sebelum saya mendalami topik mesin, mari kita lihat secara menyeluruh apa yang anda akan pelajari pada hari ini. Tenangkan diri anda. Jom kita mula. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat mengenal pasti beban, fulcrum dan daya pada tuas melalui contoh-contoh yang saya telah sediakan. Murid-murid juga akan dapat mengenal pasti hubungan antara jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan untuk melakukan kerja. Seterusnya, murid akan dapat menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas melalui contoh-contoh yang telah saya sediakan. Selain itu, murid juga akan dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan 2 atau lebih mesin ringkas dalam kehidupan harian. Dan akhirnya, mengetahui maksud mesin kompleks. Apakah itu tuas? Adakah ia sesuatu objek? Ataupun mesin ringkas yang dapat memudahkan kerja manusia? Gambar sebelah menunjukkan sebuah kereta sorong. Adakah kereta sorong di sebelah mengaplikasikan sistem tuas? Jom, mari kita lakukan satu aktiviti yang ringkas sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, ya. Mula-mula, cikgu telah sediakan 3 bahan, iaitu pembaris, pemadam dan juga blok kayu. Susunkan bahan ini seperti sebuah jongkang-jongki, ya. Okey. Tengok sini. 1, 2, 3. Nampak tak kamu semua betapa jauhnya pemadam itu terbang? Untuk pengetahuan murid-murid, susunan bahan-bahan di sini menggunakan sistem tuas. Secara umum, tuas terdiri daripada 3 bahagian, iaitu daya, fulcrum dan juga beban. Apakah itu daya? Daya ialah tolakan dan tarikan ke atas sesuatu objek yang akan memberikan kesan. Fulcrum ialah suatu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai penyimbang atau penyokong. Akhir sekali ialah beban. Beban ialah berat sesuatu jasad. Mari kita aplikasikan apa yang telah kita pelajari di sini. Di manakah kedudukan beban, fulcrum dan daya pada tukul dan gunting? Sambil saya memberikan penerangan, saya harap murid-murid boleh mengambil masa ini untuk mengenal pasti kedudukan fulcrum, daya dan juga beban. Pertama sekali, murid-murid perlu mengenal pasti di manakah beban itu berada. Cuba bayangkan, di manakah anda akan mengenalkan daya? Jangan lupa tentang fulcrum, ya. Fulcrum berfungsi sebagai penyokong atau pengimbang. Oleh itu, di manakah letaknya fulcrum? Jika anda telah menjawab dengan betul, syabas murid-murid, kamu memang hebat. Dan jika anda bersama saya, Mr. Q, hingga penghujung pembelajaran ini, saya yakin kamu akan dapat memperolehi ilmu yang tidak ternilai.
Untuk mereka yang tidak menjawab dengan betul, tidak apa. Mr. Q akan menerangkan sekali lagi. Mula-mula, kita perlu pastikan di manakah kita perlu kenakan daya. Daripada gambar ini, kita dapat tahu bahawa tempat kita kenakan daya adalah tempat di mana tangan kita diletakkan. Dan beban adalah satu objek yang akan dikenakan daya. Sebagai contoh, kedudukan di mana paku berada adalah beban untuk tukul dan kedudukan kertas adalah beban untuk gunting. Senang kan? Sekarang, uji diri anda dengan soalan ini. Pada akhir pembelajaran ini, cikgu akan memberikan jawapannya. Saya harap anda bersedia dengan jawapan kamu, okey? Mari kita menyiasat. Hubung kait antara beban, fulcrum dan daya. Tahukah anda kedudukan fulcrum dari beban akan memberi kesan kepada daya yang dikenakan? Bolehkah anda semua ramalkan berapa banyak daya yang diperlukan apabila jarak antara fulcrum dan beban bertambah? Situasi satu menunjukkan satu simulasi di mana fulcrum terletak berjauhan daripada beban. Lebih banyak daya dikenakan untuk mengalihkan batu tersebut. Cara untuk mengalihkan batu ini tidak betul dan ia akan meletihkan kita. Untuk meringankan beban kita, kedudukan fulcrum dan beban haruslah diletakkan berdekatan. Dengan cara inilah baru kita boleh jimatkan tenaga. Batu yang berat akan dapat dialihkan dengan senang. Oleh itu, ingat ya murid-murid, jika kedudukan fulcrum dan beban berkurang, daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban akan berkurang. Justru, jika kamu semua mengalami situasi sedemikian di masa depan, pilihlah cara nombor 2 ya. Okey, setakat ni adakah murid-murid dapat ikut? Saya harap anda semua dapat mengikut rentak saya. Di manakah fulcrum? Dalam gambar di sebelah. Betul, memang bagus. Menampilkan aktiviti serta tip memancing secara profesional dan lubuk-lubuk popular di Malaysia dalam Redah Aja setiap Khamis 6 petang. Kali ini Nadia akan memancing bersama dengan seorang pemancing wanita yang hebat di Malaysia. Momen mengambar tu, saya suka benda tu. Nak tengoklah macam mana aksi mengambar tu. Lin dia tak simpan dia punya ilmu, dia banyak berikan kepada Nadia. Nadia kerjanya macam ni, macam ni. So Nadia sedikit sebanyak belajar. Tengok Nadia pula kod juga dapat. Udang galah, kepit biru. Yang kedal tu. Ini tak terdedah sini. Semuanya hanya di saluran OK. Seterusnya, cikgu akan menerangkan dengan lebih teliti tentang mesin ringkas yang patut dipelajari ini. Inilah senarai mesin ringkas yang dapat membantu manusia dalam kehidupan seharian kita. Antaranya ialah takal, tuas, sata condong, gear, baji, skru, dan roda dan ganda. Di
Di segmen pertama, cikgu sudah menerangkan tentang tuas. Ini bermaksud kita cuma ada 6 lagi mesin ringkas yang perlu dibincangkan. Jom. Wow, pernah tak anda melihat kenderaan ini? Ini ialah crane dan fungsinya ialah mengangkat berat dan biasanya digunakan dalam industri pembinaan. Mesin ringkas yang terlibat dalam crane ialah takal. Apa itu takal? Takal ialah alat yang terdiri daripada satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu bahan. Gambar raja ini menunjukkan bendera yang dinaikkan sewaktu perhimpunan pagi setiap hari Isnin. Dengan adanya takal, bendera itu dapat dinaikkan dengan senang. Murid-murid yang bertugas pada hari tersebut hanya perlu menarik tali yang telah disambungkan dengan bendera ke bawah dan bendera tersebut akan dinaikkan. Mesin ringkas yang saya hendak perkenalkan sekarang ialah condong. Sata condong ialah satu permukaan rata yang hujungnya disindingkan dengan bahagian hujung yang lain pada ketinggian yang berbeza. Dengan adanya sata condong, daya yang diperlukan oleh manusia melakukan sesuatu kerja dapat dikurangkan. Contoh-contoh sata condong adalah seperti tangga dan papan gelongso ya. Daripada contoh yang disediakan, kita dapat lihat bahawa kedua-dua objek ini mempunyai satah yang telah disindingkan. Adakah murid-murid jelas dengan prinsip sata condong? Jika anda masih kurang jelas, tidak apa, cikgu akan memberikan satu contoh lagi sebelum kita bergerak ke contoh seterusnya. Cikgu hendak bertanya kepada anda semua. Pernah tak kamu rasa penat apabila menaiki tangga sekolah? Lebih-lebih lagi jika kelas kamu adalah pada tingkat ke-4. Penat kan? Mari kita lihat dua situasi yang ditunjukkan di sini. Kedua-dua situasi A dan B menggunakan konsep sata condong. Antara dua situasi ini, yang manakah memerlukan lebih banyak tenaga untuk sampai ke atas? Ya, betul. Situasi B memerlukan lebih banyak tenaga dan lebih memenatkan. Oleh itu, jika kita mengaplikasikan sata condong di kehidupan harian kita, pastikan sata condong yang digunakan itu tidak curam ya. Macam ni cukup. Sekarang saya akan terangkan tentang gear. Mari kita perhatikan mesin ringkas yang terlibat dalam pembuatan jam. Daripada sini kita dapat perhatikan bahawa di sebalik satu jam yang berfungsi, ia melibatkan banyak jenis gear. Gear yang bergerak paling lambat akan berfungsi sebagai jarum jam, manakala gear yang bergerak dengan laju sekali akan berfungsi sebagai jarum saat. Apa itu gear? Gear ialah alat yang terdiri daripada roda yang berdiri. Dengan adanya gear, kita boleh menukar kelajuan. Sebuah kereta akan bergerak dengan laju apabila kita mengubah gear. Apakah yang akan jadi jika kita hendak memperlahankan kereta tersebut? Ya, betul. Kita juga boleh memperlahankan kereta tersebut dengan menukar gear. Apakah mesin ringkas seterusnya yang hendak kita pelajari? Sebelum itu, biar cikgu minum sedikit air untuk hilangkan dahaga dahulu. Kenapa ada bentuk skru di sekeliling permukaan penutup botol?
Biar cikgu tutupkan botol ini dengan penutup botol dahulu. Apakah yang kita dapat pelajari dari sini? Skru berfungsi untuk menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek dengan memutarkannya. Sebagai contoh, selepas saya minum air tadi, saya akan pastikan penutup botol itu diputarkan untuk memastikan tiada air yang akan tertumpah. Bagaimana pula dengan meja ini? Macam mana keempat-empat kakinya dapat disambungkan dengan papan di atas? Melainkan ada sejenis mesin ringkas yang dapat menyelesaikan masalah ini. Kamu tengah fikir apa yang saya tengah fikir? Ya, betul. Skru dapat menyambungkan keempat-empat kaki dengan papan di atas untuk menghasilkan objek yang kita kenal sebagai meja. Gambar ini menunjukkan seorang lelaki yang tengah kayuh basikal. Basikal ini akan bergerak depan dengan bantuan roda. Mesin ringkas yang kita hendak mengkaji sekarang ialah roda dan gandar. Inilah contoh-contoh yang menggunakan mesin ringkas roda dan gandar. Di sebelah kiri kita ialah tombol pintu dan di sebelah kanan pula ialah engkol yang dipasang pada perigi. Saya harap murid-murid dapat kenal pasti mesin ringkas ini, ya. Yang penting, kita perlu tahu bahawa roda dan gandar ialah alat yang terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Bagaimana pula dengan bilik air? Bilik air juga menggunakan mesin ringkas roda dan gandar. Mudah saja, kan? Nampaknya kamu semua telah faham tentang roda dan gandar. Mari kita teruskan dengan mesin ringkas yang seterusnya. Assalamualaikum, hai kita yang hancur semua. Kita jumpa lagi dalam Chill ZZ kasih rancak lagi. Nak mempertabatkan karya kita tu tadi untuk diperdengarkan kepada umum. Okay, saya bermula sebagai seorang penyanyi lokal. Hari lalu hanya di saluran OK. OK. Mungkin benar. La 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 la. Untuk pengetahuan anda, mesin ringkas baji merupakan mesin ringkas yang sangat istimewa bagi cikgu. Disebabkan ada baji, ibu cikgu dapat memotong sayur dan daging untuk masakkan lauk yang enak sekali. Apa itu baji? Baji ialah alat yang tajam pada satu hujungnya dan digunakan untuk memotong serta memegang dan memberhentikan sesuatu objek. Contoh-contoh lain yang berkaitan dengan mesin baji ialah
Sebenarnya ada banyak lagi contoh yang kita dapat jumpa di sekeliling rumah kita, seperti gunting dan pemotong kuku. Bayangkan seorang pekerja yang perlu memindahkan objek yang berat ke atas lori atau van. Tugas ini sebenarnya sangat susah dilakukan. Dalam proses pemindahan barang, kita kemungkinan mencederakan diri kita. Selain itu, ia sangat-sangat memenatkan. Oleh itu, sebagai manusia, kita perlu mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari untuk menyelesaikan masalah harian kita. Apakah mesin ringkas yang terlibat untuk membantu pekerja tersebut? Jawapannya ialah roda dan gandar dengan satah condong. Jawapan kamu sama juga ya? Syabas! Pekerja akan letakkan objek di atas troli dan menolokkan troli itu ke atas lori dengan menggunakan satah condong. Ingat ya, satah condongnya tidak curam. Cuba bayangkan kehidupan manusia tanpa bantuan mesin. Kehadiran mesin dalam kehidupan kita sememangnya telah memudahkan kerja manusia dan menjimatkan masa kita melakukan sesuatu pekerjaan. Tahukah murid-murid, mesin kompleks ialah alat yang merangkumi gabungan beberapa jenis mesin ringkas? Cikgu akan menyentuh dua contoh di sini, iaitu gunting dan basikal. Sebelum cikgu memberitahu jawapan untuk mesin ringkas ini, jom kita fikir sama-sama apakah mesin ringkas yang terlibat dalam gunting dan basikal. Gunting digunakan untuk memotongkan. Mr. Q sudah memberi petunjuk di sini. Yang lain, cikgu akan biarkan kamu fikir. Dan petunjuk lain yang cikgu berikan tentang basikal pula ialah kita boleh mengubah kelajuan objek ini. Itu dia. Sekarang saya harap murid-murid sudah menulis semua jawapan dalam sehelai kertas. Mari kita semak. Untuk gunting, mesin ringkas yang terlibat ialah tuas, baji dan juga skru. Manakala untuk basikal, ia melibatkan skru, gear dan juga roda dan gandar. Jawapan murid-murid tak sama dengan saya ke? Tidak apa. Yang penting saya nampak usaha kamu dari sinilah. Jangan risau. Saya telah sediakan soalan lagi untuk dicuba. Kuis kilat. Jom kita uji minda kita. Apakah mesin ringkas yang terlibat dalam sebatang joran? Pada pandangan saya, mesin yang terlibat dalam joran pancing ialah takal, tuas dan juga roda dan gandar. Takal digunakan untuk menggerakkan ikan ke atas, manakala tuas pula berada di mana? Bahagian fulcrum terletak di bawah yang berfungsi untuk memberi keseimbangan kepada joran. Kedudukan daya adalah di bahagian tengah joran untuk menarik ikan, dan beban pula ialah ikanlah. Akhir sekali, roda dan ganda adalah digunakan untuk memutar supaya tali joran dapat disimpan semula. Hebat kan mesin kompleks? Sebenarnya mesin kompleks yang lebih baik ialah mesin yang mempunyai ciri lestari. Ciri-ciri mesin lestari ialah mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Contohnya ialah basikal, kerana basikal mudah digunakan dan tidak memerlukan bahan api fosil untuk
untuk menggerakkannya. Oleh sebab itu, basikal tidak akan mencemarkan alam sekitar kita. Boleh tak kamu fikirkan satu lagi mesin yang lestari? Anda semua ialah saintis muda yang bakal menggoncang dunia sains dan teknologi. Pastikan mesin atau objek yang dicipta anda semua mengandungi ciri-ciri lestari, ya? Sekarang, mari kita mencipta robot tangan bersama-sama. Sebelum kita bermula, jom kita lihat apakah bahan yang diperlukan untuk ciptaan ini. Alat-alat yang diperlukan adalah seperti berikut: batang aiskrim, lidi, penutup botol, jangka bahagi dan pistol pelekat panas. Saksikanlah video bagaimana robot tangan dicipta. Video tersebut terlalu laju? Jangan risau, gunakan telefon pintar ibu atau ayah dan imbaskan QR code ini. Kamu dapat saksikan video ini sambil menjalankan eksperimen anda di rumah. Cikgu akan memberikan masa dalam 10 saat untuk mengimbas QR code ini. Mulalah sekarang. Kepada murid-murid yang lain, inilah hasil ciptaan saya. Walaupun tak secantik mana pun, yang paling penting ia dibuat dengan usaha cikgu sendiri tahu. Saya yakin kamu juga boleh menghasilkan satu robot tangan yang menarik. Jangan lupa ya untuk cuba di rumah. Sebelum kita berakhir, mari kita ulang kaji soalan yang diberi pada awal pembelajaran. Adakah murid-murid sudah mendapat jawapan? Mari kita semak. Saya harap anda semua dapat menjawab soalan ini dengan cemerlang sekali. Terima kasih kerana bersama saya, Mr. Q, sehingga ke penghujung pembelajaran ini. Saya harap anda semua faham apa yang saya cuba terangkan pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Tahukah anda, makanan boleh dijadikan ubat? Kalau boleh, apakah pilihan anda? Makanan ataupun ubat? Mengkaji setiap penyakit bersama pengamal perubatan alternatif dalam Makanan versus Ubat. Setiap Jumaat, 8 pagi. Sebenarnya betul, memang makanan boleh jadi ubat dan ubat boleh jadi makanan. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bertemu anda bersama dengan saya, Putra Amaris, dalam rancangan kesihatan makanan versus ubat. Semuanya hanya di saluran OK. Jangan lupa saksikan Hotspot Hotspot hanya di TV OK. Panas. Semestinya hanya di OK. OK.
La 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 la. Be okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera. Masih ingat cikgu lagi? Terbaik kan? Baiklah, cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu, Cikgu Afham. Tetapi seperti biasa, murid-murid boleh kenal cikgu sebagai Cikgu Am saja. Lebih sempoi kan? Baiklah, murid-murid, sebelum cikgu kupas dengan lebih mendalam tentang topik yang cikgu ingin terangkan, cikgu ingin bertanya satu soalan sebelum murid-murid ke sekolah. Mengapakah kita dihendaki mengambil sarapan pada waktu pagi? Apa? Supaya tidak lapar? Ya, betul. Kita makan supaya kita tidak lapar kan? Tetapi sebenarnya kita dihendaki makan untuk mendapatkan tenaga pada badan kita. Jadi, topik yang cikgu ingin terangkan kepada murid-murid ialah tentang topik tenaga. Dalam objektif pembelajaran kita kali ini, terdapat 5 objektif yang murid-murid harus kuasai bersama Cikgu Am. Pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud tenaga. Kedua, mengenal pasti pelbagai sumber tenaga. Ketiga, mengenal pasti pelbagai lagi bentuk tenaga. Sumber tenaga dan bentuk tenaga adalah suatu benda yang berbeza ya murid-murid. Nanti cikgu akan jelaskan. Keempat, menjelaskan tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Dan kelima, murid-murid boleh menjelaskan dengan contoh tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Cuba murid-murid lihat apa aktiviti yang cikgu ingin lakukan ini. Murid-murid kenal apa benda ini? Ini pemberat. Okey, cikgu cuba angkat. Ui, berat ya murid-murid. Cikgu cuba lagi sekali. Oh, memang berat ya murid-murid. Lagi sekali. Ya, berat. Di sini, cikgu ingin menunjukkan bahawa apabila cikgu mengangkat objek ini, cikgu memerlukan tenaga yang banyak daripada badan cikgu untuk mengangkat pemberat ini ataupun objek ini. Oleh itu, maksud tenaga ialah sesuatu keupayaan untuk melakukan sebarang pekerjaan. Cuba murid-murid fikir, dalam kehidupan seharian kita, pelbagai pekerjaan atau perkara yang kita lakukan mesti memerlukan tenaga. Persoalannya ialah daripada manakah tenaga diperoleh dan bagaimana bentuk-bentuk tenaga. Mari murid-murid kita lihat satu persatu sumber tenaga yang ada di sekeliling kita. Berpandukan buku teks tahun 4 Semakan 2017, terdapat 7 jenis sumber tenaga yang digunakan di dunia ini. Sumber tenaga bermaksud sesuatu tenaga yang diperoleh daripada sesuatu kejadian atau bahan yang dapat menghasilkan tenaga dalam kehidupan kita. Seperti dalam gambar rajah ini, sumber tenaga terdapat di sekeliling kita, iaitu matahari, air, biojisim, angin, nuklear, bahan api fosil dan ombak. Ketujuh sumber tenaga ini diperoleh daripada sumber semula jadi,
Sumber tenaga yang pertama ialah matahari. Matahari ialah satu kejadian semula jadi yang merupakan tenaga utama dan paling penting dalam semua kehidupan di dunia ini. Tanpa matahari, cikgu boleh katakan akan tiada kehidupan di atas dunia ini. Hebat kan kejadian alam? Matahari juga membekalkan pelbagai jenis bentuk tenaga dan boleh digunakan kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Daripada sumber tenaga ini, matahari membekalkan tenaga haba, tenaga cahaya kepada kehidupan dan juga menjana tenaga elektrik dengan bantuan alat yang dikenali sebagai panel suria. Menurut artikel yang murid-murid, dengan bantuan panel suria di seluruh dunia, sebanyak 7% tenaga elektrik dibekalkan oleh matahari. Seterusnya, air. Air merupakan satu sumber tenaga yang telah lama digunakan oleh manusia untuk menjana tenaga. Air boleh diperolehi dari pelbagai sumber yang boleh ditemui di atas muka bumi ini, seperti contoh kolam, tasik, sungai dan sebagainya. Untuk pengetahuan murid-murid, di atas muka bumi ini lebih kurang 71% permukaan bumi terdiri daripada air. Wow, hebat kan? Dan selebihnya ialah 29% adalah daratan. Sumber air di atas muka bumi ini sangat banyak. Di samping kegunaan air untuk kehidupan, untuk terus hidup, air juga boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Di sini, cikgu ingin menjelaskan bagaimana sumber tenaga daripada air boleh menghasilkan tenaga lain. Empangan hidroelektrik merupakan satu binaan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik bagi kegunaan di seluruh negeri di negara kita. Sebagai contoh, kegunaan di rumah, pejabat, sekolah, kilang dan pelbagai lagi tempat-tempat yang menggunakan tenaga elektrik. Empangan hidroelektrik yang terdapat di seluruh negeri dalam negara kita sebagai tenaga utama. Seperti murid-murid lihat dalam klip video ini, air yang bertakung di kawasan tinggi akan mengalir melalui empangan, seterusnya akan menggerakkan turbin, seterusnya menjana tenaga elektrik melalui generator. Baiklah, seperti murid-murid lihat dalam klip video ini, tenaga elektrik terhasil apabila air yang mengalir melalui empangan akan menggerak bagi mengecas generator, seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Kuasa tenaga elektrik dihasilkan bergantung kepada saiz empangan yang dibina. Cuba murid-murid bayangkan kuasa tenaga elektrik yang dihasilkan daripada empangan hidroelektrik untuk diagihkan ke seluruh bangunan atau rumah di negara kita. Hebat kan? Terbaik.
Ajak masak juadah lazat dan unik dari Borneo bersama-sama Chef Imelda dan selebriti popular tanah air. Masak nyaman-nyaman setiap Selasa 11 pagi. Buatlah sekali-sekali lagi. Nak cucur karat boleh. Boleh cuba dekat rumah kita masak. Hanya di saluran OK. OK. Sumber tenaga biojisim merupakan sumber yang cikgu boleh katakan masih lagi baru diperkenalkan di dunia ini. Sumber tenaga ini masih belum diperluaskan lagi. Namun, sumber tenaga ini digunakan secara meluas di negara Brazil, Amerika. Sumber tenaga biojisim terdiri daripada tumbuhan atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjana tenaga elektrik. Apa yang boleh cikgu katakan, sumber tenaga ini amat bagus digunakan kerana sisa-sisa tumbuhan dan haiwan digunakan semula untuk menjana tenaga. Sumber tenaga seterusnya ialah angin. Pernahkah murid-murid terfikir angin juga boleh menghasilkan tenaga? Ya, angin boleh digunakan sebagai sumber tenaga dengan bantuan kincir angin. Kincir angin yang dibina di kawasan yang lapang dan tinggi untuk membolehkan angin menggerakkan kipas kincir angin. Angin yang bertiup akan menggerakkan turbin dalam kincir angin untuk menjana tenaga elektrik. Untuk pengetahuan murid-murid, negara yang paling banyak menggunakan sumber ini ialah negara Sepanyol. Mari sama-sama kita lihat klip video ini bagaimana kincir angin berfungsi untuk menjana tenaga elektrik. Dalam klip ini menunjukkan bagaimana kincir angin berfungsi dan menjana tenaga elektrik. Kincir angin terdiri daripada kipas dan bahagian yang berputar, gear dan generator. Angin yang bertiup pada bilah kipas kincir angin akan menggerakkan kipas kincir angin ini dan seterusnya akan mengecas generator untuk menjana tenaga elektrik. Arus elektrik yang dijana daripada generator akan dihantar ke rumah api. Seterusnya dialirkan melalui kabel elektrik untuk diagihkan ke seluruh tempat dan bangunan. Baiklah murid-murid, pernahkah murid-murid dengar tentang nuklear? Perkataan ini seringkali lekat dalam pemikiran murid-murid sebagai satu senjata yang sangat dahsyat untuk membuat bom. Dari sudut pandangan lain, sumber tenaga nuklear merupakan satu sumber yang dapat membantu manusia untuk menjana tenaga dalam kehidupan seharian. Sumber tenaga ini berasal daripada batuan yang sangat aktif, menjana tenaga yang amat besar. Bahan nuklear adalah seperti uranium, plutonium dan vanadium. Digunakan secara meluas untuk menjana tenaga elektrik. Seperti negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang ramai, seperti Amerika Syarikat dan Perancis,
menggunakan sumber tenaga ini untuk menampung keperluan penggunaan tenaga elektrik yang besar oleh penduduk mereka. Jadi, murid-murid haruslah tahu bahawa penggunaan sumber tenaga ini adalah amat berguna kepada manusia. Sumber tenaga seterusnya ialah bahan api fosil. Sumber tenaga ini digunakan secara meluas di seluruh dunia untuk menjana pelbagai bentuk tenaga dan menghasilkan pelbagai jenis objek, termasuklah plastik, pakaian, kasut dan sebagainya. Bahan api fosil boleh ditemui di dalam teras bumi, iaitu di bawah permukaan bumi. Ini kerana bahan api fosil terbentuk daripada bahan-bahan organik, iaitu benda-benda hidup yang mati berjuta tahun dahulu. Oleh demikian, sumber tenaga ini memerlukan masa yang sangat lama untuk menghasil bahan api fosil. Selain daripada itu, bahan api fosil terbahagi kepada 3 jenis, iaitu petroleum, gas asli dan aran batu. Petroleum merupakan suatu cecair yang berwarna hitam, pekat, di mana petroleum haruslah diproses terlebih dahulu untuk menghasilkan pelbagai jenis bahan yang digunakan dalam kehidupan manusia. Seterusnya, gas asli merupakan salah satu bahan api fosil yang digunakan secara meluas untuk kegunaan memasak. Dan yang terakhir ialah arang batu. Untuk pengetahuan murid-murid, pada zaman dahulu, arang batu digunakan sebagai sumber tenaga untuk kereta api bergerak. Tetapi pada masa kini, arang batu tidak lagi digunakan secara meluas kerana perkembangan teknologi yang maju. Sumber tenaga yang terakhir ialah ombak. Sumber tenaga ini menggunakan arus air laut sebagai daya yang boleh menggerakkan turbin di dalam laut untuk menghasilkan tenaga elektrik. Seperti contoh gambar di sebelah cikgu ini, sumber tenaga ini jarang digunakan oleh negara-negara besar. Kerana apa? Kuasa yang dihasilkan daripada turbin adalah kecil dan kos untuk menghasilkan binaan turbin amat besar. Namun, walau bagaimanapun murid-murid, sumber tenaga ini adalah amat bersih kerana ombak merupakan kejadian semula jadi yang sentiasa wujud di permukaan laut. Macam mana murid-murid? Jelas penerangan cikgu? Jadi itulah sumber-sumber tenaga yang dapat cikgu terangkan. Sekarang murid-murid perhatikan dan nyatakan bentuk-bentuk tenaga selepas penerangan cikgu di akhir segmen ini. Bentuk tenaga atau jenis tenaga merupakan ciri-ciri tenaga yang terbahagi kepada 9 bentuk, iaitu tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan tenaga nuklear. 9 bentuk tenaga ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Cikgu mohon murid-murid yang sedang fokus pengajian Cikgu Am sebut semula bentuk-bentuk tenaga bersama-sama cikgu. Boleh? Jom. Pertama, tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan tenaga nuklear. Cikgu harap murid-murid dapat ingat bentuk-bentuk tenaga ini.
Mari kita lihat ciri-ciri tenaga suria. Tenaga suria diperolehi daripada sinaran cahaya matahari. Tenaga suria juga kebiasaannya menjana tenaga elektrik daripada panel suria. Antara contoh alatan yang menggunakan tenaga suria untuk berfungsi ialah kalkulator, kereta mainan, pemanas air dan lampu jalan. Seterusnya, kita lihat tentang tenaga haba. Dalam kehidupan seharian kita, tenaga haba amatlah penting kerana tenaga haba dapat mengekalkan badan kita hangat dan membolehkan kita memasak. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan seperti cahaya matahari, air panas dan geseran daripada dua permukaan objek. Baiklah, cikgu minta murid-murid letak kedua-dua tapak tangan seperti ini, kemudian gosokkan tapak tangan ini laju-laju. Apa yang murid-murid rasa? Panas kan? Jadi, itulah tenaga haba. Bentuk tenaga yang seterusnya ialah tenaga cahaya. Dengan wujudnya tenaga cahaya membolehkan semua manusia dapat melihat. Ini kerana mata manusia dapat mengesan cahaya di sekeliling kita. Cuba murid-murid tutup kedua-dua mata dengan menggunakan tapak tangan murid-murid. Adakah murid-murid dapat melihat? Tidak kan? Ya, ini kerana mata berfungsi apabila mempunyai tenaga cahaya. Ingat ya, tenaga cahaya dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya seperti matahari, cahaya lampu dan cahaya api. Oleh itu, tenaga cahaya amat penting dalam kehidupan kita. Baik. Apa yang murid-murid dengar ya? Ya, murid-murid dengar objek ini diketuk. Betul? Apa yang murid-murid dengar sebentar tadi ialah tenaga bunyi. Tenaga bunyi terhasil daripada objek yang mempunyai getaran. Macam mana tu ya? Begini murid-murid. Sesuatu objek yang bergetar akan menyebabkan udara di sekeliling turut bergetar. Seterusnya, getaran ini akan dikesan oleh telinga yang berada berhampiran. Oleh sebab itu, kita dapat mendengar sesuatu bunyi di sekeliling kita diri. Tenaga elektrik merupakan bentuk tenaga yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita untuk membolehkan perkakas elektrik berfungsi seperti contoh kipas, penyaman udara, televisyen, lampu dan sebagainya. Tenaga elektrik juga boleh mengalir dalam litar elektrik yang lengkap sahaja. Ini kerana tenaga elektrik merupakan satu arus yang bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Pernahkah murid-murid melihat bateri? Pasti murid-murid pernah melihat terminal positif dan negatif kan? Baiklah, tenaga elektrik juga hanya boleh mengalir melalui bahan yang berkonduktor elektrik sahaja, iaitu bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sebagai contoh, klip kertas, paku, aluminium, shilling dan bahan-bahan logam. Bentuk tenaga seterusnya ialah tenaga kimia. Untuk pengetahuan murid-murid, tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan di dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim dan bateri. Tenaga kimia boleh berubah kepada pelbagai lagi bentuk tenaga. Sebagai contoh manusia mendapat tenaga daripada tenaga kimia
yang berada di dalam makanan. Oleh sebab itu, manusia perlu makan makanan untuk mendapatkan tenaga. Selain daripada itu, kenderaan menggunakan bahan api fosil untuk bergerak. Bahan api fosil mempunyai tenaga kimia yang membolehkan sesuatu kenderaan berfungsi atau bergerak. Antara contoh bahan-bahan yang mempunyai tenaga kimia ialah bateri, makanan, arang batu, petrol dan sebagainya. Dalam kehidupan seharian kita, pelbagai aktiviti yang kita lakukan termasuk berlari, berjalan, mengayuh basikal, menari dan sebagainya. Setiap pergerakan yang dilakukan merupakan satu tenaga, ya murid-murid, dikenali sebagai tenaga kinetik. Pasti murid-murid tidak pernah mengetahui tentang tenaga kinetik ini kan? Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid sekalian, tenaga kinetik ialah tenaga yang terhasil daripada objek yang bergerak atau sesuatu pergerakan. Oh, jadi murid-murid haruslah mengetahui bahawa setiap pergerakan yang dilakukan oleh kita atau sebarang objek yang berada di sekeliling kita mempunyai satu tenaga, iaitu dikenali sebagai tenaga kinetik. Terbaik. Tenaga nuklear adalah tenaga yang tidak asing kedengaran di telinga semua murid-murid, betul kan? Seperti yang cikgu jelaskan pada sumber tenaga nuklear sebelum tadi. Tenaga nuklear terhasil daripada bahan nuklear seperti uranium, plutonium dan vanadium, dan pelbagai lagi bahan nuklear lain yang terdapat di atas muka bumi ini. Tenaga nuklear mempunyai pelbagai kegunaan yang digunakan untuk kepentingan sesebuah negara. Antara satu contoh kegunaan tenaga nuklear adalah menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang dihasilkan daripada tenaga nuklear ini mempunyai jumlah tenaga yang sangat besar untuk diagihkan kepada semua penduduk dalam sesebuah negara. Oleh itu, penggunaan tenaga nuklear mempunyai satu kepentingan yang sangat baik untuk kegunaan manusia. Bentuk tenaga yang terakhir iaitu tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang kita sentiasa guna dan lakukan setiap hari. Tak percaya? Mesti murid-murid bertanya-tanya, apakah itu tenaga keupayaan? Baiklah, tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian atau objek yang diregangkan atau objek yang dimanfaatkan. Cuba murid-murid lihat, di tangan cikgu ini terdapat satu urat gelang getah dalam keadaan bentuk asal. Suatu objek atau gelang getah ini apabila cikgu regangkan seperti ini, satu tenaga keupayaan telah dihasilkan, di mana getah ini akan menarik semula tangan cikgu untuk kembali ke bentuk asal. Ini menunjukkan tenaga keupayaan terdapat dalam sesuatu objek yang diregangkan. Seterusnya, cuba murid-murid lihat gambar rajah. Terdapat objek berada pada sesuatu ketinggian mempunyai tenaga keupayaan yang tersimpan di dalamnya. Ini dapat membuktikan apabila sesuatu objek yang jatuh daripada tempat yang tinggi, kelajuan objek tersebut adalah sangat laju berbanding objek yang jatuh pada tempat yang rendah. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Am. Cikgu harap murid-murid lebih memahami dan jelas tentang topik tenaga. Selamat belajar murid-murid dan selamat maju jaya. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Bye-bye.
The Enforcement Agency Integrity Commission handles complaints from the public and investigates misconducts of enforcement officer and enforcement agency. Under the Act 700, EAIC supervises 21 enforcement agencies. Misconducts that can be reported are actions taken or inactions that are contrary and based on a mistake of law, unreasonable, unjust, oppressive, or improperly discriminatory, and any criminal offense. Log on to www.eaic.gov.my. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama aku Tahiruddin Haji Sain. Diam abar ai bajau dembang itu Isnin 2 November 2020. Purian selaan COVID-19 siam tak sabar. 644 kes bau positif COVID-19 siam dirikap tak dilau ngelapan iko kumulatif kes iko 15,692. Niat run kepatayan rekod